Syam, bila you nak ceraikan wife you tu? You kan ada janji nak kahwin dengan I. Ah, you sabarlah you. I tengah fikir-fikir lagi ni macam mana nak tinggalkan wife I tu. Tak apa, you jangan risau. Dalam this week I try settlekan, okay? Lepas tu jangan lupa minta duit tu sekali. I tak nak kahwin dengan orang miskin. Jangan lupa minta rumah, kereta, semualah yang ada dekat rumah you tu. Mestilah you. I pun tak nak hidup dengan you dalam keadaan miskin. So, cumanya sekarang ni I tengah pening nak guna lawyer mana. You ada tak macam kawan-kawan yang you kenal yang rasa boleh tolong kita dalam sebab you kan student law kan dulu. I ada best friend, dia one of the best lawyer dalam family law. Nanti I kenalkan dia dekat you. Boleh. Lepas tu I rasa you kena claim lah semua duit tu jadi harta pencarian. I tak nak you tanggung semua seorang. Awak dah balik? Dah balik lah. Dah dekat sini balik dah. Tak nampak ke? Saya ada sekitar 5 petang sekarang. Balik-balik bermulaikan. Balik-balik biskut. Mentang-mentang lah kau jual ni lah kau jual makan. Tak ada benda lain ke? Maaflah awak, tapi barang dapur semua dah habis. Awak tak bagi lagi duit belanja bulan ni. Jadi kita makan apa yang ada je, okey? Apa yang aku tak bagi duit ni? Bulan lepas aku bagi RM50 kan? Kau buat apa dengan duit tu? Pergi jalan-jalan dengan jantan lain? Awak ingat RM50 tu cukup ke? Awak tak tahu ke harga beras, minyak sekarang ni semua dah naik. Dan awak cakap nak tidur selain jantan lain. Awak tu yang ada berpilih lain. Kau nak tidur je kan? Kau jangan main tidur-tidur boleh tak? Penat tak? Aku tak payah tipu dah. Aku dah lama dah tak pasal dengan kau dengan perempuan tu. Aku akan diamkan je. Sebab aku harap kau berubah. Kau tak pernah berubah. Okay fine, kau nak mengaku sangat kan? Memang aku ada perempuan lain. Tasha nama dia. Dia lagi cantik daripada kau. Dia lagi sempurna daripada kau. Aku pun lagi sayang dia daripada kau. Kau tu ish. Aku malas nak cakap tapi aku dah lama dah tawar hati dengan kau, tahu tak? Sayangkan dia sangat kan? Sayangkan dia sangat. Pergilah kahwin dengan dia. Tinggalkan aku. Ceraikan aku sekarang ni. Aku pun dah penat lah nak berjaya hidup macam kau. Kau sayang kan? Ceraikan aku. Ceraikan. Nah, Cerai. Nurida binti Abdul Talib. Aku ceraikan kau talak 1. Puas! Mahkamah duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah pada hari ini 23 Jun 2003 di dalam Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di hadapan Tuan Hakim Syar'i Siti Aisyah binti Mat Tahir. Kes mal dimulakan dengan nombor saman 10200-017-04 tahun 2003 antara plaintiff Nuridah binti Abdul Talib dan defendant Hishamuddin bin Jamaluddin. Baik, pihak plaintiff, sila mulakan kes. Terima kasih Tuan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sadiah binti Din bagi pihak plaintiff dalam kes ini. Manakala rakan plaintiff saya yang bijaksana Muni binti Maswan dari Muni Eko mewakili pihak defendant. Semua pleading telah disempurnakan dan kami bersedia untuk meneruskan pembicaraan di mana pada hari ini plaintiff dijadualkan untuk memberi keterangan utama. Jika tiada bantahan dari rakan saya yang bijaksana, saya memohon arahan Ketua Hakim selanjutnya agar kes ini diteruskan. Yang Arif, plaintiff dalam kes ini telah menuntut supaya harta-harta tersebut agar diisytihar sebagai harta sepencarian dan satu perintah pembahagian harta sepencarian dikeluarkan. Harta-harta tersebut ialah rumah kediaman teres 2 tingkat yang beralamat di nombor 30 Jalan 2/2A 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ihsan. Kedua, sebuah kereta jenis Proton Saga. Ketiga, simpanan saruan pendapatan pihak defendant di bawah kumpulan simpanan wang pekerja KWSP. Keempat, simpanan wang defendant di dalam akaun simpanan di Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Yang Arif, defendant juga menuntut aset yang sama seperti plaintiff dan sebagai tambahan kepada tuntutan, defendant menuntut kereta Mitsubishi Galant Wagon dan pengisytiharan bahawa semua pinjaman bank dan kad kredit sebagai harta sepencarian.
Yang Arif, berkaitan rumah kediaman teres 2 tingkat yang beralamat di nombor 30 Jalan 2/2A 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Darul Ehsan, sebagai seorang isteri dan serumah tangga, plaintiff telah menyumbang secara tidak langsung ke atas perolehan dan pemilikan aset-aset atau harta-harta tersebut. Sumbangan secara tidak langsung ini berdasarkan sumbangan pihak plaintiff dalam menguruskan segala hal ehwal keluarga seperti menjaga makan minum, pakaian, tempat tinggal serta memastikan agar keselesaan dan ketenteraman rumah kediaman dipenuhi sepenuhnya bersama pihak defendant. Biarpun seperti yang kita tahu bahawa urusan tugasan membuat kerja-kerja di rumah bukanlah tugasan hakiki seorang isteri dan sepatutnya seseorang suami itu perlu menyediakan pembantu rumah. Tetapi, plaintiff berbesar hati membantu defendant dalam melaksanakan tugasan tersebut demi kemaslahatan keluarga. Maka, pihak plaintiff ingin membahagikan bahagian rumah kepada sama rata di antara pihak plaintiff dan pihak defendant. Yang Arif, pihak defendant juga bersetuju dengan tuntutan pihak plaintiff mengenai rumah kediaman teres 2 tingkat yang beralamat di nombor 30 Jalan 2/2A 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Darul Ehsan untuk dijadikan sebahagian harta sepercarian. Namun begitu, pihak defendant tidak bersetuju dengan hujah plaintiff untuk membahagikan bahagian rumah kediaman secara sama rata. Hal ini adalah kerana defendant sebagai suami yang sekolah bekerja telah memberi kontribusi yang lebih berbanding plaintiff. Di sini jelas terbukti bahawa defendant patut mendapat bahagian yang lebih banyak berbanding dengan plaintiff. Tambahan kepada itu, pihak defendant juga menuntut supaya baki hutang pinjaman perumahan yang telah dibuat ketika awal perolehan rumah tersebut, pembayaran cukai dan bil-bil penyelenggaraan termasuk bil air dan elektrik ke atas rumah tersebut sebagai penceraian berlaku dan tempoh iddah yang telah tamat dijadikan sebagai harta sepercarian. Yang Arif, berkaitan tuntutan kereta potong sagaf sebagai harta sepercarian, kereta potong sagaf dengan pendaftaran nombor MT3107 sebagai sebahagian dari harta sepercarian kerana harta tersebut dibeli dalam tempoh perkahwinan. Untuk pengetahuan yang Arif, kereta tersebut bukanlah hak milik defendant kerana kereta tersebut sebenarnya dibeli oleh sepupu plaintiff tetapi menggunakan nama defendant. Namun, sepanjang tempoh perkahwinan, plaintiff juga turut menyumbang dalam membiayai kereta tersebut dengan memberi sokongan emosi mental terhadap defendant. Defendant, ada sebarang tuntutan balas? Silakan. Yang Arif, izinkan saya membalas semula hujah pihak plaintiff berkenaan tuntutan kereta potong sagaf sebagai harta sepercarian. Pihak kami bersetuju dengan hujahan pihak plaintiff bahawa kereta tersebut bukanlah hak milik defendant kerana kereta tersebut sebenarnya dibeli oleh sepupu plaintiff tetapi menggunakan nama defendant. Disebabkan sepupu plaintiff tidak membayar insurans dan road tax kereta tersebut, defendant telah menggunakan kereta tersebut. Tambahan kepada itu, defendant menggunakan kereta tersebut kerana defendant terpaksa meminjam wang sebanyak RM10,000 daripada bank rakyat bagi membayar saman yang tidak diselesaikan oleh sepupu plaintiff. Walaupun begitu, kereta tersebut telah dijual dengan harga RM5,000 sahaja di luar pengetahuan plaintiff. Berdasarkan transaksi yang telah saya sebutkan tadi, ia dapat difahami bahawa defendant telah membuat pembayaran kepada hutang-hutang tersebut menggunakan wangnya sendiri tanpa penglibatan pihak plaintiff. Wajarkah untuk dikatakan kerana itu sebagai harta sepercarian bila pembayaran hutang dibuat sepenuhnya oleh pihak plaintiff? Seterusnya, plaintiff menuntut agar simpanan cawangan pendapatan pihak defendant di bawah kumpulan simpanan wang pekerja KWSP dengan nombor keahlian 02766945 dan simpanan wang defendant di dalam akaun simpanan di Lembaga Tabusan dan Tabung Haji akaun nombor 01277520 agar diisytiharkan sebagai harta sepercarian atas asbab plaintiff merupakan bekas ahli keluarga yang mempunyai hak ke atasnya. Plaintiff selalu menyokong pekerjaan defendant dan selalu ada untuk defendant saat susah dan senang. Plaintiff merasakan bahawa dirinya layak untuk dapat sebahagian daripada cawangan pendapatan pihak defendant tersebut. Pihak defendant berhujah bahawa cawangan KWSP dan simpanan wang defendant di dalam akaun simpanan di Lembaga Urusan dan Tabung Haji itu tidak sewajarnya diisytiharkan sebagai harta.
Defendant menegaskan bahawa beliau layak ke atasnya secara persendirian kerana beliau yang kerja dan memberi komitmen kepada pekerjaan beliau tanpa penglibatan plaintiff dalam pekerjaan beliau. Defendant juga berusaha sendiri untuk menaikkan pangkat dan tingkatkan peratus caruman tersebut. Oleh itu, hanya defendant yang layak ke atas caruman KWSP tersebut dan tidak wajar dibahagi sama rata kepada plaintiff sebagai harta sepencarian. Yang Arif, pihak defendant ingin membuat tuntutan balas dengan menambah tuntutan terhadap kereta jenis Mitsubishi Galaxy Wagon, hutang-hutang bank dan cukai pendapatan. Di sini saya bersertakan bersama geran kereta Mitsubishi Galaxy Wagon yang didaftarkan di bawah nama plaintiff. Pihak kami yakin bahawa kereta tersebut telah pun dijual oleh plaintiff tanpa pengetahuan defendant. Yang Arif, izinkan pihak plaintiff untuk membalas semula tuntutan yang telah dibuat oleh pihak defendant berkenaan kereta Mitsubishi dan hutang-hutang defendant. Kereta Mitsubishi dibeli di bawah nama plaintiff atas alasan hadiah ulang tahun perkahwinan. Ini bermakna hak milik telah jatuh ke tangan pihak plaintiff dan plaintiff mempunyai hak sepenuhnya untuk menjual semula kereta tersebut. Ujahan plaintiff untuk menuntut kereta tersebut sebagai harta sepercayaan sangat tidak memberangsangkan kerana kereta tersebut bukanlah dibeli bersama tetapi hadiah kepada pihak plaintiff dan tidak sebenarnya dituntut sebagai harta sepercayaan. Pihak defendant menuntut untuk diisytiharkan segala hutang-hutang bank dan kad kredit sebagai harta sepercayaan dengan menggambar kira jumlah tanggungan hutang sebagai tarikh penceraian plaintiff dan defendant berlaku. Antara senarai tanggungan hutang-hutang yang dinyatakan oleh defendant adalah seperti berikut. Pertama, tanggungan hutang bank rakyat nombor akaun 620140011951 untuk pembelian 2 buah kereta dan pembayaran hutang kad kredit dalam tempoh tahun 1990 sehingga 1997 berjumlah RM22,826. Kedua, overdraft Bank Commerce Bumi Putra nombor akaun 120100448071 sebanyak RM5,000 untuk pembiayaan anak masuk UTM. Baki pada tarikh penceraian sebanyak RM4,000. Ketiga, tanggungan kad kredit Visa Citibank bernombor 4530-730-1040-8493 berjumlah RM10,231 bayaran melalui pengeluaran KWSP untuk pembelajaran keluarga, penyelenggaraan kereta untuk kegunaan keluarga dan membantu membayar kad kredit lain sepanjang tempoh perkahwinan. Keempat, tanggungan kad kredit Mastercard MBF bernombor 5420-6640-9640-9810 untuk kegunaan keluarga dan baki pada tarikh penceraian sebanyak RM13,025.08. Kelima, tanggungan kad kredit Visa Southern Bank nombor 4921-3918-0016-2647 untuk kegunaan keluarga dan penyelenggaraan kereta dari masa ke semasa kerana kekurangan wang tunai dan baki pada tarikh penceraian sebanyak RM3,784.74. Dan yang keenam, tanggungan kad kredit Mastercard Southern Bank bernombor 5408-00718-0019-0239 untuk kegunaan keluarga dan penyelenggaraan kereta dari masa ke semasa kerana kekurangan wang tunai dan baki pada tarikh penceraian sebanyak RM3,652.78. Sebagai hujah kepada tuntutan tersebut, defendant mengakui dan berhujah bahawa hutang-hutang yang dinyatakan tersebut adalah digunakan untuk pembelanjaan keluarga dan penyelenggaraan kereta yang digunakan untuk keluarga. Atas sebab hutang tersebut bukanlah berdasarkan perseorangan dan merupakan kewajipan sebagai seorang suami dan ayah untuk memperuntukkan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Maka, pihak defendant yakin bahawa hutang-hutang tersebut boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Yang Arif, seterusnya berkenaan hutang, walaupun hutang tersebut dibuat di atas sebab keluarga, namun bukanlah seperti yang kita tahu bahawa urusan-urusan tersebut memang adalah tanggungjawab seorang suami untuk menyediakan nafkah terhadap keluarga. Apabila pihak defendant membuat tuntutan hutang ini sebagai harta sepercayaan, ini bermakna pihak defendant ingin plaintiff untuk turut sama membayar nafkah. Perkara ini adalah bertentangan dengan mana-mana undang-undang syariah yang telah ditetapkan.
Selain itu, pihak defendant di dalam pembelaan dan hujah balas di dalam kes ini telah menuntut ke atas tanggungan bagi penyelarasan cukai pendapatan SG 021-989-1608 dari tahun 1995 hingga 2002 sebanyak RM22,836. Ini adalah berdasarkan hujah di mana cukai pendapatan tersebut adalah berdasarkan pekerjaan defendant untuk menyara dan mencari nafkah untuk keluarga. Oleh itu, cukai pendapatan tersebut perlulah diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan menuntut untuk plaintiff membuat pembayaran cukai bersama. Dengan ini, saya mewakili pihak defendant memohon dengan rendah hati untuk mahkamah mempertimbangkan tuntutan balas daripada pihak defendant. Sekian itu sahaja daripada saya, Yang Arif. Yang Arif, pihak defendant telah menuntut ke atas tanggungan baki penyelarasan cukai pendapatan dikatakan untuk menyara dan mencari nafkah untuk keluarga. Penyertaan defendant untuk menyara dan mencari nafkah untuk keluarga itu sudah memadai untuk tidak menggunakan alasan ini sebagai harta sepercayaan. Sekali lagi saya tegaskan, tugas mencari nafkah itu sendiri adalah tugas seorang suami. Jadi bukankah tidak wajar untuk defendant menuntut pihak plaintiff ke atas tanggungan baki penyelarasan cukai pendapatan? Dengan ini, saya mewakili pihak plaintiff memohon dengan rendah hati untuk mahkamah mempertimbangkan tuntutan-tuntutan dari pihak plaintiff sekaligus menentukan kadar harta sepercayaan. Sekian, itu saja dari saya, Yang Arif. Sebelum mahkamah memberikan keputusan, mahkamah perlu meneliti bidang kuasa yang ada untuk mendengar kes ini. Perkara 121 Klausa 1A Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa mendengar dan memutuskan mengenai harta sepencarian. Diletakkan sepenuhnya di bawah bidang kuasa mahkamah syariah dengan mengiktirafnya sebagai sebahagian daripada hukum syarak. Harta sepencarian ditakrifkan sebagai harta yang diperoleh bersama oleh suami dan isteri semasa perkahwinan mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Pihak pemohon dalam kes ini telah memfailkan saman bersama-sama pernyataan tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor sesuai dengan Seksyen 61 Subseksyen 3/B4 Enactment Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003 yang memperuntukkan seperti berikut. Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dalam bidang kuasanya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan dan prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubung dengan pembahagian atau tuntutan harta sepencarian. Berhubung dengan pemastautinan pihak plaintiff, mahkamah mendapati bahawa pihak plaintiff telah menetap di nombor 30 Jalan 2/2A 43650 Bandar Baru Bangi Selangor ketika tuntutan ini difailkan. Ditambah pula kes perceraian pihak-pihak telah difailkan dan diselesaikan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ihsan. Oleh itu, Mahkamah Syariah Negeri Selangor lah yang berbidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan keputusan ini. Dalam kes ini, pemfailan saman dan pernyataan tuntutan adalah di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dan ini juga selaras dengan Arahan Amalan Nombor 2 Tahun 2002 yang memperuntukkan bahawa kes-kes yang melibatkan harta sepencarian hendaklah dimulakan prosedurnya di Mahkamah Tinggi Syariah. Tindakan ini dimulakan dengan saman sesuai dengan peruntukan Seksyen 7 Subseksyen 1 Enactment Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003 yang menyatakan bahawa tiap-tiap prosedur mal di Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dimulakan melalui saman kecuali ianya dinyatakan dalam jadual 2 Enactment Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003 yang perlu dimulakan melalui permohonan. Oleh itu, berdasarkan peruntukan undang-undang dan autoriti yang dikemukakan, maka mahkamah berpuas hati bahawa mahkamah ini berbidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan tuntutan ini. Setelah meneliti hujahan kedua-dua pihak, maka mahkamah berpuas hati dan memerintahkan seperti berikut. Mahkamah mensabitkan sebuah rumah kediaman teres 2 tingkat yang beralamat di nombor 30 Jalan 2/2A 43650 Bandar Baru Bangi Selangor Darul Ihsan adalah sebagai harta sepencarian di antara plaintiff dan defendant. Mahkamah mensabitkan bahawa plaintiff berhak ke atas rumah tersebut mengikut nisbah 1/3 bahagian dan defendant berhak ke atas rumah tersebut mengikut nisbah 2/3 bahagian mengikut nilaian semasa oleh penilai-penilai bertauliah setelah diselesaikan kos-kos berkaitan termasuk
baki hutang pinjaman perumahan tersebut sebanyak RM40,434.24. Mahkamah menolak tuntutan harta sepencarian plaintiff dan defendant ke atas sebuah kereta jenis Proton Saga pendaftaran nombor MT3107 dan sebuah kereta jenis Mitsubishi Galant Wagon pendaftaran nombor WBC 4706. Mahkamah menolak tuntutan harta sepencarian defendant ke atas segala hutang-hutang yang melibatkan penggunaan kad kredit dan hutang bank. Mahkamah menolak tuntutan harta sepencarian plaintiff ke atas simpanan caruman wang di kumpulan simpanan wang pekerja yang didaftarkan di atas nama defendant dengan nombor keahlian 02766945. Mahkamah menolak tuntutan harta sepencarian plaintiff ke atas simpanan wang defendant di dalam akaun simpanan di Lembaga Urusan dan Tabung Haji, akaun nombor 01277520. Mahkamah menolak tuntutan harta sepencarian defendant ke atas tanggungan baki penyelarasan cukai pendapatan SG02198916-08 dari tahun 1995 hingga 2002 sebanyak RM22,836. Seterusnya, kos ditanggung oleh pihak masing-masing. Oleh itu, mahkamah bersurai.